Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita sambung semula hadis kita ini. Dan saya ingat kita kuliah kali ini dan seterusnya, oleh kerana kebanyakan kita ada teks hadis ini, kita baca sama-sama dulu hadis ni dan kemudian baru kita syarah. Kalau tidak, tak baca langsung yang lain. Hadis yang berikutnya, hadis Ali bin Abi Talib. Saya baca dan kemudian tuan-tuan ikut. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa masaha bi ra'sihi wahidah. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu At-Tirmidzi wan Nasa'i bi isnadin sahih. Daripada Ali radhiyallahu an, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, iaitu khalifah yang keempat. Walaupun Ali merupakan khalifah yang keempat, tetapi Ali, kerana kedudukan Ali itu, isu yang berkaitan dengan Ali itu telah mencetuskan perpecahan yang besar di kalangan umat Islam, sehingga ada aliran Sunni dan aliran Syiah. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abu Talib sangat berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi riwayat-riwayat Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia mati di dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, walaupun jasanya besar dan dia dikenang. Di sisi Syiah, Abu Talib dianggap mati di dalam iman. Apatah lagi dia bapa kepada Ali bin Abi Talib. Abu Talib itu bapa kepada Ali. Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan saja sepupu, dia menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Daripada perkahwinan Ali dan Fatimah melahirkan dua cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Dan Ali digelar dengan Abul Hasan, bapa kepada Hasan. Walaupun ada nama bapa, ada Husain, tapi disebut sebagai Abul Hasan, iaitu bapa kepada Hasan. Digelar juga dia dengan Abu Turab, kerana Nabi pernah panggil dia Abu Turab, kerana dia tidur belakang dia penuh pasir. Nabi sapu dia, Nabi kata, ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Turab maksudnya pasir. Ibunya juga nama Fatimah, Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Ali punya kedudukan, kemuliaan, dia masuk Islam kurang pada umur dia lebih kurang 16 tahun. Dia masuk Islam dan kedudukan dia yang tinggi, tidak ada siapa pertikaikan. Yang ni tak ada siapa pertikaikan. Dan dia merupakan orang yang afdal selepas daripada Abu Bakar, Uthman, maka Ali. Kemudian para sahabat itu sendiri, apabila berlakunya pemilihan, Abdul Rahman bin Auf buat kutipan suara. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu an
ditikam, maka satu pemilihan dibuat. Kerana khulafa ini dipilih dengan berbagai cara. Abu Bakar Siddiq dipilih di Saqifah Bani Sa'idah, yakni dengan majoriti Muhajirin dan Ansar bersetuju. Kemudian Umar dipilih dengan wasiat Abu Bakar dan kemudian dipersetujui. Uthman dipilih dengan pilihan raya, yaitu Abdul Rahman bin Auf yang merupakan orang kesayangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sentiasa sering kali bersama-sama dengan Umar di sana sini. Dia membuat pilihan, dia buat pemilihan, dia macam Suruhanjaya lah. Dia pergi tanya orang, tapi tak buat undian di dalam tong lah, dalam peti undi. Dia tanya, awak sokong siapa? Awak sokong siapa? Awak sokong siapa? Setelah dia dapati majoriti menyokong Uthman, lalu dia mengisytiharkan bahawa majoriti yang dia tanya sokong Uthman. Lalu dia angkat tangan Uthman dan orang Islam berbaiat dengan Uthman. Syiah tak apa hati kes ni. Dia kata pasal Abdul Rahman bin Auf berpihak dengan Uthman, tipu undi. Dia kata, tapi Ali bin Abi Talib tak ada masalah, tak ada masalah. Hatta kerjasama dia pada zaman Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Bila Uthman memerintah, Uthman ada beberapa perkara yang tak sama dengan pendekatan Umar khususnya. Kerana Umar dalam 10 tahun kegemilangan pemerintahannya mempunyai beberapa watak. Pertama, Umar ni wataknya tegas dan juga keras juga, dan kemudian digeruni. Uthman terkenal dengan wataknya seorang yang lunak. Hatta dia juga bukan ahli pidato yang baik. Dalam sebahagian riwayat dikatakan Uthman apabila naik nak berpidato, bila nak jadi pemerintah, dia tak boleh nak berpidato. Dia kata, innakum bihajatin ila imamin adl aksar min hajatikum ila imamin fasih. Kamu berhajat kepada pemimpin yang adil lebih daripada hajat kamu kepada pemimpin yang fasih. Maksudnya aku fasih tak boleh, tapi insyaAllah adil lah. Dia memerintah dunia Islam begitu luas. Pada zaman Umar bin Khattab, kita ada cerita zaman Umar, Rom dan Parsi dah mula jatuh. Pada zaman Uthman, kekayaan sudah melimpah-limpah. Tiang masjid Nabi diukir dengan perak. Orang dah banyak duit. Bila banyak duit, orang mula nak berkelahi. Orang mula nak berkelahi. Polisi Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tegas. Sahabat-sahabat yang besar dia tak bagi keluar daripada Madinah, supaya apa-apa, pasal mereka ada pengaruh yang besar, apa-apa senang dia nak hubungi. Zaman dulu bukan ada telefon boleh kata Assalamualaikum, apa hang duk bercakap ni? Ya, tak ada. Satu-satu berita nak hantar surat lambat. Zaman Uthman mula timbul, orang mula berani. Lahirnya orang seperti Abdullah bin Sabah, walaupun Syiah menafikannya, tetapi kitab-kitab rijal Syiah sendiri menyebut kewujudan Abdullah bin Sabah. Mula kempen bahawasanya waris yang sah kepada Nabi SAW ialah Ali bin Abi Talib. Semua khalifah ini termasuk Uthman adalah orang yang merampas kuasa, rampas kuasa. Lalu macam-macam timbul kisah Uthman mendahului adik-beradik dia, sehingga buku-buku sejarah dulu ketika tanam, zaman dulu kalau kita tengok buku lama pun tulis benda yang sama. Di Malaysia di sukatan kita, Uthman merintah 12 tahun, 6 tahun bagus, 6 tahun lemah, 6 tahun bagi ke adik-beradik. Ini juga tak benar. Baca buku saya, Pertelengkahan Para Sahabah, saya jawab semua tuduhan-tuduhan itu.
Uthman satu orang yang lunak, sehingga kes berlaku di Basrah, di Kufah, di Mesir, heboh tentang khalifah menyeleweng. Maka berlaku kebangkitan, desus-desas di sana sini. Yang tak boleh bangkit hanyalah di Syam, kerana di Syam adanya Muawiyah bin Abi Sufyan, satu orang siasiyun muhanniq, Arab kata, seorang ahli politik yang cekal dan cekap. Syekh marah ni Muawiyah ni, tapi hakikatnya seorang ahli politik yang cekap. Dalam wilayah jagaan dia, rakyat tidak bergolak. Rakyat tidak bergolak. Yang bergolak dalam wilayah lain. Panjang cerita dia, kalau nak cerita 3 jam tak habis cerita Uthman ni. Saya selalu, tapi yang pentingnya akhirnya membawa kepada pembunuhan Uthman. Bayangkan khalifah, masa orang pergi haji, orang lain pergi haji, pemberontak datang daripada Mesir, Kufah dan Basrah. Mereka tak pergi haji, mereka menuju ke Madinah. Mereka kepung rumah Uthman bin Affan. Bila mereka kepung rumah Uthman bin Affan, dan Uthman pula polisi lunak, para sahabat yang baki yang ada di Madinah ingin untuk mempertahankan khalifah, tapi Uthman tak benarkan. Uthman kata, in kana lakum ta'atan li, jika kamu rasa wajib bertaat pada aku, irji'u ila buyutikum, baliklah ke rumah-rumah kamu. Jadi Al-Hasan, Al-Husain, anak Sayyidina Ali, Abu Hurairah dan ramai lagi yang nak membela Uthman terpaksa taat dah khalifah balik. Rumah khalifah dikepung. Mereka bakar rumah Uthman pada beberapa hari, panjang ceritanya. Ringkasnya dia membakar rumah Uthman. Maka masuklah rumah Uthman ketika Uthman sedang baca Quran, dan mereka membunuh khalifah ketika dia sedang baca Quran. Sebab tu mushaf yang disimpan tu masih ada lagi darah Uthman. Ketika Uthman berpuasa dan umur dia 90 tahun dah. Umur dah lanjut Uthman. Bunuh dia dan potong jari isteri dia, Nailah bintu Farafisah. Akhirnya dunia Islam bergolak. Satu pengalaman yang tak pernah orang Islam lalui. Ali, mereka ini semua tertipu. Puak-puak Abdullah bin Sabah ni, orang tak tahu siapa bunuh. Sebahagian kata yang bunuh Ibnul Aswad, satu anak hitam. Siapa dia yang bunuh? Kemungkinan Abdullah bin Sabah. Muhibbuddin Al-Khatib ketika mentahqiqkan kitabnya Al-Awasim min Al-Qawasim, kitab Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dia menyatakan setiap kejadian pembunuhan yang berlaku selepas daripada pembunuhan Uthman, darahnya itu, dosanya mesti ditanggung oleh tangan yang membunuh Uthman. Kerana selepas daripada itu sampai sekarang dunia Islam bergolak. Bermula daripada peristiwa itu yang disebut sebagai Al-Fitnatul Kubra, fitnah yang paling besar. Sebab apa? Bila bunuh Uthman, kelam kabut. Pemberontak ni satu dua je kepala yang pandai, macam-macam lah. Macam zaman sekarang parti-parti politik macam tu lah. Hak kaki perkena ni kau atas kan, seorang dua. Hak kau bawah ni pakai ikut je, sokong, taat, setia, walak, semua ada. Yang perkena 3-4 ke atas. Jadi yang lain percaya. Mereka percaya bahawasanya kedatangan mereka ke Madinah hasil daripada surat menyurat Ali bin Abi Talib kepada mereka, dan Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Al-Awwam. 3 orang nama besar. Dia pun create surat, kononnya mereka ni lah kata mari tolong untuk jatuhkan khalifah. Bila mereka jatuhkan, dunia Islam tak ada khalifah. Mereka mula paksa Ali bin Abi Talib supaya menjadi khalifah. Ali tak mau. Ali kata tak boleh. Ini bukan, hadza laisa min sya'nikum wa innama sya'nu ahli badrin. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Maksudnya hampa siapa?
Nak pandai-pandai apa bukan sahabat Nabi. Yang terlibat bunuh Osman, mereka bukan sahabat Nabi. Walaupun sebahagian riwayat menyebut masa awal nak kepung rumah Osman, Muhammad bin Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, ada macam nak terlibat. Sebab dia terpengaruh dengan cerita fitnah tu, tetapi dia pulang awal. Dia tak terlibat akhirnya. Apapun yang penting, hasil daripada kejadian itu, pembunuhan tu, Ali telah menjadi khalifah dalam keadaan yang mana sebahagian sahabat setuju, sebahagian tidak setuju. Dulu tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada Instagram, semua tak ada. Orang semua sembang. Pasal apa bila mereka bunuh Osman, mereka nak lantik Ali? Mula orang cakap, orang kata Ali yang duk tulis surat kat mereka. Dia nak jadi macam tu lah. Di sana sini orang bercakap berbagai-bagai ulasan. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam kitabnya Al-Murtada, kata dia, satu pengalaman yang dunia Islam tak pernah ada. Maka Ali mula-mula tak mau terima jawatan khalifah ni. Tapi kalau Ali tak terima, mereka kata mereka akan gempur seluruh Madinah. Pasal pemberontak luar masuk, Ali akhirnya terima dalam keadaan dia nak menyelamatkan negara Madinah, pemerintahan orang Islam. Para sahabat macam-macam ada. Mereka masuk jumpa Ali dan mereka kata pada Ali, nubayyuka ala an tuqima hududallah. Kami bai'ah dengan engkau dengan syarat kau tegakkan hukum Allah. Kau tahukah apa hukum Allah itu? Kau kena bunuh balik orang yang bunuh Osman. Itu hukum Allah, qisas. Ali kata, aku bukan lebih jahil daripada kamu semua, tapi bagi tahu aku macam mana nak bunuh mereka. Mereka duduk penuh dalam Madinah ni. Siapa pun tak tengok kejadian itu. Ali nak kena ambil tindakan. Maka sebahagian para sahabat mengambil rancangan sendiri apabila tengok Ali gagal. Aisyah yang semua berada di Mekah, juga Hafsah akhirnya balik, tetapi Aisyah mengambil langkah bergerak ke Basrah membawa para sahabat yang bersama dengannya. Az-Zubair, Talhah keluar pergi ikut Aisyah. Akhirnya berlaku satu pasukan yang berusaha untuk menangkap pembunuh Osman yang berada di Basrah dan Kufah. Ali bergerak ke Kufah, move dia punya pemerintahan ke sana. Tapi Ali nak kena kontrol kebangkitan Aisyah ni. Kalau tidak, negara tak ada pemimpin, Aisyah membawa pasukan. Ali yang mula asalnya dinasihati oleh Al-Husain, anak dia, supaya jangan pergi, Ali pergi. Akhirnya berlaku pertempuran yang membabitkan peperangan Jamal antara Ali dan Aisyah. Bukan bertempur kerana asalnya mereka tak bertempur. Munafiqin menyerang pada waktu malam. Ali sangka Aisyah menyerangnya, Aisyah menyangka Ali menyerangnya, lalu bertempur. Telah terbunuh ramai para sahabat dan orang baik. Bukanlah ramai, sejumlah lah. Para ribut fitnah ni berlaku, sahabat yang terlibat ni lebih kurang 30 orang ya. Yang lain kurang. Tapi duka cita lah, mati pembesar sahabat dalam peperangan itu, Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah. Di Syam, Muawiyah bangkit, tak mau taat kepada Ali. Orang kata, anta tuqatilu Ali, anta mislu am anta khairun minhu. Abu Umamah Al-Bahili tanya Ali, kau perang Ali wahai Muawiyah, kau rasa kau macam dia ke, ataupun kau lebih baik daripada dia? Maksudnya nak banding siapa? Muawiyah. Arab kata, aina syamsu minas suraya wa aina Muawiyatu min Ali. Di mana bintang, di mana matahari dibandingkan bintang Suraya, di mana Muawiyah nak dibandingkan Ali?
Kata Muawiyah, bal huwa khairun wa afdalu minni, bahkan Ali itu lebih baik dan afdal daripada aku. Tetapi pembunuh Osman adalah kewajipan yang mesti ditunaikan. Beritahu Ali, bunuh orang yang membunuh Osman, khalifah. Pasal Muawiyah ni dia ada adik-beradik dengan Osman ni. Nescaya aku orang Syam yang pertama taat kepadanya. Ali pun tak boleh ambil tindakan ketika itu. Muawiyah agresif. Akhirnya berlaku peperangan Siffin. Puluhan ribu juga orang Islam mati. Pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang duka cita. Bukan Ali itu tak bagus, keadaan. Seperti mana orang tanya Ali, kenapa zaman kau tak macam zaman Abu Bakar dan Umar? Seperti kata Ali, kena Abu Bakar dan Umar memerintah orang seperti aku kena memerintah orang seperti hampa. Jadi masalah orang rakyat tak bagus, walaupun pemerintah bagus, tak boleh nak buat apa. Kita ada tokoh bagus pun, rakyat karut jugalah. Macam itulah. Ali bin Abi Talib, akhirnya berlaku pula peristiwa tahkim. Maka lahirlah pada zaman Ali Syiah, lahirlah Khawarij, dan berterusan sampai hari ini dunia Islam. Ada yang fanatik Ali, sehingga Ali itu dianggap lebih daripada Nabi. Punya sayang ke Ali sampai kata malaikat Jibril tersilap, sebenarnya wahyu nak bagi ke Ali terbagi kepada Muhammad. Dia boleh buat lawak tengah hari benda. Ada yang macam-macam. Kata Ali ni segala yang tahu apa saja. Angkat Ali ni. Dan lahir Syiah yang fanatik dengan Ali. Lahir sebagai golongan Nawasib yang mana tak erti bahasa, pi cerca pula keluarga Ali. Ni pun tak betul. Ali sunnah di pertengahan. Ali ni yang fanatik dia ramai. Pasal apa? Pasal orang satu tokoh yang hebat. Bila ramai orang lawan dia, pembela pun akan ramai. Pembela pun akan fanatik. Orang Melayu sebab tu kita tengok akak bagus macam makan lelaki, dia tak kata tungkat Abu Bakar, tak kata tungkat Umar, tungkat Ali. Ali juga nama yang naik kan. Tengok ada akak bagus, ni bagus, tak kata dia kacip Aisyah, tak kata dia kacip siapa lagi kan, Hafsah ke, kacip apa, kacip Fatimah. Daripada keturunan Ali, pemerintah mesti keturunan Ali. Lahirnya mazhab Syiah, mazhab yang lahir atas pemusuhan dan dendam kepada peristiwa politik yang lepas, yang tak sampai sekarang tak habis-habis. Ada banyak wartawan dan kedutaan khususnya daripada barat, mereka selalu bertanya saya, dia kata kenapa awak yang dianggap sebagai pemikiran pada dia lah keterbukaan dan seumpamanya, tetapi tidak dapat menerima Syiah, sehingga Syiah dianggap sebagai tidak diberi ruang. Saya kata bukan soal Syiah itu, tapi kamu seperti mana kamu tidak mau memberi ruang kepada ISIS dan seumpamanya, Al-Qaeda, kerana menganggap mereka itu sebagai tidak demokratik dan mengancam masyarakat dengan pemikiran mereka. Demikian Syiah, suatu mazhab yang tidak demokratik. Dia hanya faham pemerintah hanya boleh di kalangan keturunan Nabi saja. Sebab itu bila pemerintah itu negara mullah, yang di Iran tu, kalau pemerintah keturunan Nabi itu kata tak boleh komplain lah, tak ada undi-undi, dan pemikiran negara mullah itu masuk dalam sebahagian organisasi dengan berbagai-bagai nama. Ulama memimpin di bawah kepimpinan ulama dengan maksud yang sama, dengan maksud hanya ulama sahaja yang boleh mentadbir. Padahal dalam agama yang mentadbir politik ialah orang politik yang taat pada agama. Tak semestinya orang tu mesti ulama, kerana politik ialah pentadbiran, pengurusan, dan ini adalah ide-ide Syiah yang masuk dalam dunia orang Islam.
Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi, di dalam mensifatkan wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata dia apa dah? Dalam fi sifati wudu'in Nabi, dalam mensifatkan wudu' Nabi ni, maksud ni ini bukan hadis, ini adalah perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani apabila dia nak ambil hadis ni. Hadis ni banyak, Nabi jadi dia nak cerita dalam menceritakan sifat wuduk Nabi. Dia nak ambil perkataan yang penting. Qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Nabi sapu kepala dia sekali. Pasal apa hadis ni dia bawa? Sebab hadis ni sebelum ni yang kita baca hadis Uthman bin Affan. Yang menariknya hadis sebelum ni hadis Uthman. Hadis Uthman tentang wuduk. Hadis Ali penjelaskan maksud dia. Hadis Uthman tentang wuduk yang kita baca, dia sebut semua tiga kali. Yang dia sebut bahawasanya yang pertama, faghasala kaffaihi salasa marat, basuh tangan 3 kali. Tangan dia. Lepas tu baru dia bagi tahu Nabi SAW kumur, kemudian masukkan air dalam hidung dan hembus keluar, kemudian basuh muka 3 kali, kemudian basuh tangan kanan sampai ke siku dulu 3 kali, kemudian kiri sampai ke siku 3 kali, kemudian sapu kepala. Dia tak sebut 3 kali. Kemudian tangan kaki dia bagi tahu 3 kali. Hadis Ali bagi tahu basuh kepala berapa? Sapu kepala, bukan basuh. Sapu kepala sebanyak sekali. Wa masaha bi ra'sihi wahidah, dan sapu kepala sebanyak sekali. Okey. Jadi bila kita ambil wuduk, hal lain semua 3, kita sapu sekali. Sekali ni macam mana? Maksudnya daripada kita sapulah sekali. Dan kita telah sebut bahawasanya para ulama tentang khilaf sebahagian dan seumpamanya sebahagian atau separuh 1/4, dan asalnya kita akan lihat balik macam mana praktis sapu kepala tu dalam hadis yang berikutnya. Cuba lihat hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifati wudu. Qala wa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar, muttafaqun alaih. Tuan-tuan baca sekali sama dengan saya. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksud riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim adalah merupakan seorang Ansari. Dia ada seorang lagi, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Abdullah bin Zaid tu rawi bang azan tu, sifat azan yang pernah kita cerita. Abdullah bin Zaid tu lain. Abdullah bin Zaid ni yang lain. Arab ni dia banyak nama, yang ni yang lain. Ini ada satu bab dalam pengajian hadis, orang yang sama nama dia. Kalau orang tak hati-hati, dia ingat rawi yang sama. Ramai orang nama sama. Sebab tu nak kena tengok zaman dia bila. Kalau tidak, dia sangka rawi tu, padahal rawi ni mungkin daif, yang ni mungkin kuat, siqah, nama sama. Lalu dia sangka fulan ni, dia hukum hadis sahih, padahal hadis tak sahih. Ini seni dalam ilmu hadis. Sebab tu dia ada list nama, kitab tarajum, dia kitab tentang rijal, rawi-rawi hadis. Abdullah bin Zaid ni, dia ni sikitlah dah cerita, dah sebut nama dia. Dia ni orang yang bunuh Najasyi.
dia ni adalah orang yang bunuh Musailamatul Kazzab. Bunuh Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab adalah satu orang lelaki yang muncul pada zaman Nabi yang mengaku dia pun Nabi, yang semua kita tahu. Musailamah, dia hantar surat kepada Nabi, dia kata kepada Nabi bahawa seperti mana Allah lantik engkau jadi rasul, dia baru-baru ni pun lantik aku juga. Dia dah boleh buat lawak tu. Dia kata min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah, daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad yang Rasulullah juga. Dia hantar. Jadi Nabi yang kata min Muhammad Rasulullah ila Musailamatul Kazzab, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah, seorang penduduk yang sangat pendusta. Dia tuntut pada Nabi, dia kata Nabi dakwah kawasan Nabi, jangan masuk kawasan dia. Dia ingat pembahagian pilihan raya, kawasan pilihan raya, so dia kata jangan masuk kawasan dia. Rasulullah SAW wafat, dia tak mati-mati lagi. Pada zaman Abu Bakar Siddiq berlaku peperangan besar dengan ahlu riddah yang membabitkan dengan antaranya dengan Musailamah Al-Ansi dan seumpamanya, Tulaiha Al-Ansi dengan Musailamah, dia berperang antaranya dengan Musailamah. Musailamah ni, dia ni kena baling tombak. Yang baling tombak kepada dia adalah satu orang yang nama Wahsy. Ingat tak Wahsy? Wahsy adalah satu orang yang telah bunuh Hamzah di dalam peperangan Uhud. Dia ni hamba kepada Hindun, iaitu isteri kepada Abu Sufyan. Dia oleh kerana bapa Hindun telah mati di tangan Hamzah, maka dia dendam. Dia hantar Wahsy yang pandai baling tombak. Wahsy telah baling tombak kepada Hamzah dan Hamzah telah mati syahid. Jadi Sayyidus Syuhada, ketua kepada orang mati syahid, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah meninggal dan Nabi sangat duka cita. Semua bapa saudara Nabi, bapa saudara Nabi ni kita dah sebut berapa orang, tapi Hamzah lah yang paling besar, yang membela Nabi SAW. Al-Abbas dia masuk kemudian. Bapa saudara Nabi yang seorang yang tak masuk di sisi ahli sunnah iaitu Abu Talib. Yang seorang hak lawan Nabi siapa dah? Abu Lahab. Abu Lahab. Yang ni empat-empat ni, dua masuk sokong Nabi, seorang tak masuk agama Nabi tapi sokong Nabi juga, seorang adalah bermusuh dengan Nabi, iaitu Abu Lahab. Hamzah daripada hari awal dia bela Nabi SAW. Bila dia mati syahid, Nabi sangat duka cita. Bila Wahsy masuk Islam, Nabi kata pada Wahsy, "Fahal tastati' an taghiba wajhaka anni?" Boleh tak, Nabi kata, kalau sekiranya kau hilangkan wajah kau daripada aku nampak. Bukan kerana Nabi benci, Nabi kan sedih teringat pada Hamzah. Ini duka cita sikit Wahsy. Jadi dia tak boleh muncul depan Nabi. Sebab Nabi tanya, "Fahal tastati' an taghiba wajhaka anni?" Tak bolehkah? Nabi kata, kalau boleh kau hilangkan, kau gaiblah wajah engkau daripada aku. Kerana bila Nabi tengok, Nabi akan teringat Hamzah. Jadi Wahsy dia pun hilangkan diri. Bila Nabi SAW wafat, bangkit cerita Musailamah. Kata Wahsy, "La akhrujanna ila Musailamata." Aku nak keluar pergi lawan Musailamah. "La'alli aqtuluhu fa ukafi'u bihi Hamzah." Boleh jadi aku dapat bunuh dia, dengan itu dapatlah aku padam hak salah aku dengan Hamzah. Sebenarnya Nabi maaf dah. Itu bukan Nabi kata aku hang tak ada maaf, tapi Nabi bila tengok tu teringat Hamzah. Nabi kata bagi tak nampak lah supaya tak teringat Hamzah. Jadi dia pun pergi. Macam mana dia buat kat Hamzah tu, dia buat kat Musailamah. Musailamah ni dia mengaku ada mukjizat. Orang bagi tahu zaman Nabi ni orang sakit mata, Nabi doa, mata hak kelabu tu sembuh. Ada kawan dia sakit mata, dia buat ke Musailamah alhamdulillah. Dia buat kat kawan dia, dua-dua tak nampak.
Cerita Musailamah ni macam-macam cerita dia. Tuhan tak berkati dia. Tapi ada pengikut tu, ramai yang mengikut, dan 70 orang hufaz Quran mati dalam peperangan lawan geng-geng ni. Ramai pengikut dia. Orang tak heran ayah pin ramai pengikut orang. Musailamah Nabi baru wafat. Zaman Nabi dia ada orang ikut dah. Ayah pin meninggal dah kan, tapi dia buat teka apa semua kan. Tambah orang tengok teka tu syok. Musailamah Wahsy baling kena dada dia, keluar kat bau dia, lembing. Dan Abdullah bin Zaid bin Asim ni, dia pun lompat bangkit dan dia bunuh Musailamah. Nah, cerita panjang tu, cerita dia bunuh tu lah. Rawi hak kita baca ni. Kata dia, masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu kepalanya, di kepalanya, fa aqbala bi yadayhi. Fa aqbala ni asal perkataan Arab. Aqbala ni ke arah depan, yakni daripada belakang pergi ke depan. Wa adbar, daripada depan pergi ke belakang. Itu asal makna dia. Maksud dari belakang ke depan, ke depan ke belakang. Itulah asal makna dia dari segi bahasa. Jadi kita fahamnya sapu kepala ni, kalau ikut asal perkataan yang atas tu, dia air ni daripada basah di tangan ni, daripada belakang sampai ke depan, daripada depan ke belakang. Fa aqbala wa adbara, yang tu. Itu asal makna. Oleh kerana ada lafaz tu, maka sebahagian para ulama kata sapu kepala tu macam tu lah, daripada belakang ke depan, kemudian depan pergi ke belakang balik. Satu pendapat. Wa fi lafdhin lahuma, tapi ada lafaz yang lain. Lafaz yang lain, dia kata bada'a bi muqaddama ra'sihi, dia mula dengan depan kepala dia, hatta zahaba bihima ila qafahu, kemudian sehingga dia bawa kedua-dua tangannya ke qafah ni belakang tengkok ni, iaitu di tengkok ni lah. Qafah ni bukan batang tengkok ni, sebelum penghujung pada hujung tengkok ni. Maksudnya kepala kita, di hujung kepala kita ni, di sini qafah ni, belakang kepala kita ni, qafah. Tangan dia sampai ke belakang ni, dia kata summa raddahuma, kemudian dia kembalikan semula ke ila makanihi alladhi bada'a minhu, ke tempat yang mana dia mula tadi. Jadi sebagian mereka kata dinasiyah, di hubung-hubung ni, dia tarik ke belakang, dia pergi ke depan. Tapi sebagian ahli hadis kata, oleh kerana ada hadis yang kata ke depan dan ke belakang, ikut perkataan ke depan ke belakang. Tapi hadis ni menjelaskan daripada depan ke belakang. Habis apa nak jawab dengan hadis tadi? Dia orang kata tu dari segi bahasa, bukan menunjukkan mesti begitu. Maksudnya bukan menunjukkan belakang ke depan, depan ke belakang dulu. Bahasa macam orang kata depan belakang, belakang depan, begitu. Maksudnya disapu keseluruhan kepala. Itu kata mereka. Praktisnya seperti yang disebut dalam hadis ni, iaitu di mana dia mula dia bahagian depan dengan dua-dua tangan dia bawa sehingga ke belakang, di dekat dengan tengkok ni, bukan batang tengkok ni, di sini, di belakang kepala ni, dan kemudian dia terus dia bawa semula ke tempat yang mana dia mula tadi. Demikian yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW, cara kita sapu ke kepala. Jadi kalau tuan-tuan sapu kepala bubuh yang tet remnoh ni, kena ubah lah, kena buat macam dalam hadis ni. Kadang-kadang dia orang dia marah kan, dia kira 3, 1, 2, 3. Hadis tak sebut 3. Sebab tu dalam mazhab Abu Hanifah dia kata sekurang-kurangnya apa? 1/4 dia kata, sekurang-kurangnya 1/4. Ini adalah hadis yang mana mensifatkan kalau hadis tadi dia cerita satu,
sekali sapu. Tapi yang ni jadi berapa kali? Satu jadi dua. Demikian sifat dah. Mungkin itu juga maksudnya satu, tapi satu perbuatannya daripada depan ke belakang dan tarik semula ke hadapan. Hadis yang kata satu tadi juga tidak dianggap hujah oleh sebahagian ulama, kata mestinya satu. Sebahagian mereka kata kerana ada hadis Nabi basuh anggota lain pun satu juga. Maksudnya Nabi buat tiga-tiga yang disebut dalam hadis Uthman, dan ada hadis tawadda'a marratan Nabi berwuduk sekali-sekali, semua anggota sekali. Ini juga sah apabila seseorang melakukan wuduk yang demikian, selagi mana wuduknya itu merangkumi, air itu merangkumi ataupun mengenai semua tempat wuduk. Dan kita akan baca lagi banyak hadis-hadis wuduk ni, kerana ini adalah penting. Kerana sebahagian kita sebelum ni ambil wuduk ya, tak pernah tengok hadis itu sendiri macam mana Nabi ajak. Maka sebab tu kita kata hadir kepada kuliah sifat wuduk, sifat solat ni, mudah-mudahan kita akan belajar bersama. Selepas daripada azan ini, tuan-tuan boleh hantar soalan, kerana saya malam ni ada meeting. Malam ni ada meeting Maib, so gagah mai kuliah kak. Satgi pukul 2 nak kena pergi Kuala Lumpur pula, meeting sana pula. Jadi tuan-tuan nak sudah awal sikit kuliah, tuan-tuan boleh hantar soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah mandi menggantikan wuduk? Para ulama bincang hal ini tentang nanti kan sampai pada bab ni, tapi saya jawab secara ringkas dulu, iaitu kerana Al-Quran menyatakan wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu berjunub maka kamu bersihkanlah. Berjunub ni iaitu kita tatahur, yakni orang bila mandi maka dia telah mengangkat hadas, termasuk juga hadas kecil. Itu dengan niat mandi wajib tu serentak dengannya terangkatnya hadas besar dan hadas kecil. Dan ini akan kita pergi kepada pendetailannya. Tentang hadis Tirmizi ni, hari itu ni hantar ni hadis yang ni, hari itu ni hadis Tirmizi mengenai siapa yang kenyang di dunia lapang di akhirat. Mana? Barang siapa banyak kenyang di dunia, minta Dr. Asri terangkan hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi barang siapa banyak kenyang di dunia akan lapar di akhirat. Hadis Tirmizi berkenaan diriwayatkan oleh Tirmizi dan selainnya, hadis yang hasan sekurang-kurangnya. Satu orang, nama dia apa, Abu Juhaifah, dia tajasya ni, dia kata lah hadis tajasya rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki dia sedawa. Orang utara kata apa? Belahak dia sedawa kenyang tajasya. Nabi kata kufu anna jusha'ak fa inna aktharuhum fa inna aktharan nas shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Bigong gitulah al-qamaqal. Nabi kata kuf anna jusha'uk, palingkan, halang daripada kami sendawa kau tu. Fa inna aktsaran nas, kerana kebanyakan orang, fa inna aktsaruhum, kerana kebanyakan orang shiba'an fid dunya, yang kenyang di dunia, atwaluhum jawa'an yaumal qiyamah, yang paling lama lapar pada hari kiamat. Oi bahaya. Hadis ni sabit. Kau yang tanya, saya rasa macam tak tanya dah minggu lepas saya tak jawab. Maksudnya dia hadis ni kata siapa yang banyak kenyang di dunia ni lapar lama di akhirat.
Kerana di akhirat, di padang mahsyar, dalam sebagian riwayat, orang walaupun lama di mahsyar, ada orang yang Allah akan berikan dari roti putih kepadanya, yang mana dia akan selamat daripada penderitaan di mahsyar. Pakai riwayat. Islam ni dia anti kenyang kah? Tak juga. Tapi apa maksud kenyang? Maksud kerana kita kena baca hadis ni, kena tengok hadis lain. Ada tak hadis sahabat kenyang? Ada. Dalam hadis Bukhari, riwayat juga oleh Ashabus Sunan yang lain, juga Imam Ahmad dan Musnad, Abu Talhah, isteri dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dia dengar Nabi bercakap. Suara Nabi tak berapa kuat, tak larat. Peristiwa Khandaq, Nabi tak berapa larat. Jadi dia kesian ke Nabi. Dia balik cari apalah yang ada di rumah ni, kita masaklah bagi Nabi makan. Jadi dia suruh suami dia, Abu Talhah, pilah jemput Nabi. Ambil lah apa roti yang dah ditenyih lah apa semua, nak bagi Nabi seorang, boleh kot makan. Tengok Nabi cakap pun slow lah. Dia tengok, kesian ke Nabi. Allah, Nabi kan, kita jadi ustaz, jadi mufti, kenyang seumur kita. Lepas tu kita nak mengaku macam Nabi tak padan kita. Lepas tu nak mengaku Allah, mailah ambil ayat liuk saya, ayat tangan saya. Allah, malu kita ke Tuhan. Nabi SAW slow cakap. Dia tengok Nabi dhaif, sautu dhaif, lemah suara Nabi. Ummu Sulaim kata, jemputlah Nabi. Suami dia pun pergilah panggil Nabi. Nabi duduk dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat lain. Nabi takkan. Nabi kata, orang hak sama dengan aku tak berhenti kot. Nabi pergi sampai Abu Talhah kata kat Ummu Sulaim, Nabi tangan kawan-kawan. Allah, Ummu Sulaim kata, makanan sikit je, macam mana? Nabi kata, boleh tak izinkan dia masuk? Nabi tanya, Nabi kata, mari apa yang ada ya Ummu Sulaim. Tengok apa, macam-macam lah riwayat dalam dia tunjuk roti dia. Nabi doa bagi berkat. Bila Nabi doa bagi berkat, Nabi jemput semua makan. 10 orang masuk. 10 dulu masuk. Dalam riwayat hadis, bukan nak cerita hadis tu panjang, tapi dia cerita fa'akalu hatta syabi'u. Mereka makan sampai kenyang. 10 orang ni dengan tak padang roti yang dia buat sikit untuk Nabi, makan sampai kenyang. Habis Nabi keluar, panggil lagi 10 orang mai. Dalam hadis kata kira-kira lebih kurang sama ada 70 ataupun 80 orang makan, berkat dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah bagi mukjizat ni. Tu pun bukan Nabi tiap hari dok buat nandak toyam cumai. Nandak ni dah Allah bagi. Mukjizat dia hadir dengan izin Allah. Ni kadang-kadang Allah, orang ni mengaku kerana ni zikir ke apa sikit, dia jenis tak lapak nak makanan petik jari main, nak pergi Mekah hilang tu ada di Mekah, tak payah naik kapal terbang. Yang ni lebih Nabi nak pergi perang pun kena siap kenderaan. Yang ni dalam keadaan getir, Allah Subhanahu wa taala rezekikan hal ini kepada Nabi-Nya. Bukan selalu Nabi pernah ada hari lain Nabi lapak, sahabat keluar, Nabi pun keluar cari makan. Tapi bukan saya nak cerita hal itu, saya nak cerita fa'akalu hatta syabi'u. Dia pun makan sampai kenyang. Artinya ada kala boleh kenyang. Tapi hadis ni yang hak cerita kenyang ni, yang orang sentiasa kenyang sampai tak boleh nak buat kerja apa, kenyang saja, kemudian belahak. Tajasyak ni dia belahak. Jusyak Arab dah, tajasyak ni satu tabiat ni. Orang Melayu kadang-kadang dia tak kira, mai ke dalam masjid ke apa semua dia belahak. Dia pergi, dia dah makan gulai lah apa, jerin petai mah. Dalam culture kita macam okey, tak payahlah, bukan nak hina orang Melayu, tapi kadang-kadang kita pergi negeri yang mereka tak okey. Arab yang ni tak okey, orang putih pun sama, yang ni tak okey. Sendawa depan orang ni,
Ada orang boleh sendawa depan orang, siap tepuk perut lagi 3 kali, tam. Oh, kenyang dia kata. Tak ada kesopanan. Tak ada kesopanan. Isteri-isteri kena tegur suami. Orang perempuan tak buat aja ni, kena tegur. Tak, abang ni bagilah elok sikit kan. Manusia ni dia santun, dia santun. Santun ni smart baru kan, apa nama, sebab kadang-kadang orang ni dia smart bukan mesti lawa, tapi ini smart kerana santun. Ada budaya dia nak sendawa minta maaf orang. Jadi dia ni tajasyak, dia tajasyak rajulun inda Rasulillah, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kufa anna jusha'ak, cegah daripada kami, elokkan daripada kami ini sendawa kau tu. Kemudian Nabi kata fa inna aktharuhum shib'an fi dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Yang banyak kenyang di dunia ni lapar pada hari kiamat. Sebab itu makan dengan kadar-kadar lah, bukan tak boleh makan, tapi kenyang semua, nak bangkit mayang pun tak boleh. Makan hebat sampai pukul 12 tengah malam, subuh tak boleh bangkit di masjid. Ini subuh masjid ni selalu kita sebut lah, isteri-isteri ni kena kejut suami, suruh bangun pergi masjid. Bangkit abang main masjid, takkan dia kata abang main bulan pula ni. Bangun pergi masjid, semayang di masjid, minta doa. Ini sebab ni saya sebut, Nabi ni banyak doa dia. Antaranya doa pagi-pagi, baginda doa Allahumma inni as'aluka, subuh, lepas subuh Nabi doa. Sehingga ulama khilaf nak baca lepas pagi salam ke lepas wirid-wirid yang lain. Antara yang Nabi baca ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, dalam hadis Abu Daud, ya Allah, aku mohon daripadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ni dapat ilmu tak manfaat semua. Ilmu cara nak menanya orang, dia tak ada manfaat. Kadang-kadang main masjid tak manfaat. Dia pergi buat aktiviti yang tak sesuai dengan masjid. Ilman nafi'an wa rizqan tayyiba, minta rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Pagi-pagi minta dah tidak bagi. Ini Bukit 7 baru nak bangkit cari pek ayam kan, baru nak ambil. Itu pun bagus kalau bangkit kan? Kalau tak bangkit langsung. Sebab itu makan hebat, bangkit tak hebat. Sebab ringan. Sebab tu orang salat jangan makan sampai tak boleh nak beribadat. Itu maksud dia. Maka orang yang banyak, yang kenyang, tersandak di dunia ni, kata Nabi, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, yang paling lama lapar pada hari kiamat. Lapar kita ni berapa lama di dunia ni? Tak lama mana. Tara bulan puasa nak boleh lapar Allah, nak buka puasa tu beratok, takut dah tengok orang ambil lok habis tu. Duk tengok dia ni ambil banyak ni, aku duk ada rule ke berapa ni kan. Padahal tak dan makan tu boleh makan benda lain lagi. Lapar ni Allah, hari kiamat na'udzubillah daripada lapar. Nak pergi mana kita kalau lapar kiamat? Jauh, lambat lah, tak ada lah tempat lah. Okey, berapa ni? Apa ni? Apa pandangan doktor tentang program bebas janda Indonesia? Orang perempuan sebelah marah. Saya telah bercerai dengan suami talak 1, kemudian rujuk semula. Terbaru berlaku pergaduhan dengan suami, melafazkan 2 talak sekaligus. Apabila dirujuk, mahkamah hakim sabit 2 talak tersebut dan menjadikan perkahwinan saya tidak boleh rujuk semula, dan suami tidak setuju dengan keputusan itu kerana berpegang dengan fatwa negeri ini bahawa talak 1 lebih 1 dilafazkan satu majlis menjadi 1. Apa hukum jika saya dan tekad untuk? Pertama, kita duka cita dengan keputusan. Saya pun dah dengar kes ni, dan ini adalah sebab tu hakim ini bila dia nak jadi hakim dalam mahkamah syariah, dia perlu untuk memahami hukum yang dipegang dalam negeri berkenaan, terutama kerana dia tak faham. Dia ingat kalau dia ulang-ulang tu dia nak kena belajar fiqh juga. Bila siapa pun kes ni kita dah bawa ke atas dan kes ni dibincang panjang.
satu orang dia sebut talak macam mana pun di sisi yang dipakai di perlis ni dalam fatwa, bukan fatwa sejak dulu, iaitu dalam satu kali talak dikira satu. Kalau dia kata aku talak 1 juta kali, kita kira satu. Lepas tu dia rujuk, dia kena rujuk dulu baru boleh talak pula. Lepas tu duduk petang nak talak lagi, dia kena rujuk dulu. Kalau dia talak tak kira. Kemudian dia rujuk, bila dia rujuk dia talak pula, aku talak 3 juta pula, kita kira 2. Kita kira 2, dan begitu seterusnya. Yang dia kali yang ketiga baru kita kira 3. Talaqu marratan, talak 2 kali, yang mana boleh 2 kali boleh rujuk. Maka dengan itu, maka hal ni kita bincang, dan dia tanya di sini, tapi sebenarnya boleh bawa kepada mahkamah rayuan. So bawa ke mahkamah rayuan. Ni ada cerita pasal Sarawak ni, nanti saya jawab minggu depan. Ni panjang cerita ni pasal makan babi hutan ni. Saya nak orangkan masa saya tak ada. Daripada mana datang praktis sapu embun-embun 3 kali? Apa ni sapu embun-embun 3 kali? Ubun-ubun cek-cek 3 kali ni. Kerana sebahagian mereka faham di atas qaul di dalam mazhab Syafi'i itu yang menyebut bahawasanya paling kurang 3 helai rambut pun memadai, tetapi sebenarnya itu secara teori saja. Hatta Imam Syafi'i sendiri bila dia beramal seperti mana yang ada dalam hadis Nabi SAW. Cuma bila had yang paling minima, dia kata begitu. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah kita dah sebut, dia kata sekurang-kurangnya 1/4 ataupun rubuk. Maka dengan itu bila tuan-tuan nak sapu kepala ni, buatlah macam hadis tadi. Jika sekiranya ni ada nak pakai serban, tuan-tuan tak boleh nak buka serban tu, bolehlah sapu di ujung serban, di bahagian ubun-ubun tu, dan kemudian bakinya dengan menyapu di atas serban, seperti mana hadis yang kita sebut sebelum ni. InsyaAllah kita. Kenapa Yazid tidak menghukum Ubaidillah bin Ziyad yang membunuh Husain? Kenapa nama Umar bin Sa'ad jarang disebut sebagai pembunuh Husain dan peristiwa dan dalam periwayatan Ahlussunnah wal Jamaah? Yazid, yang penting Yazid adalah bukan di kalangan sahabat Nabi. Dia anak Muawiyah. Dia tidak terlibat, dia bukan pembunuh Husain bin Ali. Dia bukan pembunuh Husain bin Ali. Cumanya ini yang menimbul di kalangan para ulama masyarakat, ada yang mengecam dia disebabkan kerana dia membantah apa yang dibuat terhadap Husain, tetapi dia tidak bertindak dengan satu tindakan yang dianggap memadai untuk bertindak kepada pembunuh Husain. Maka sebahagian orang melaknatnya, sebahagian orang untuk laknat dia tak ada dalil pun. Dia bukan pembunuh, tapi sepatutnya dia bertindak khususnya kepada Ubaidillah bin Ziyad yang kononnya membunuh Husain di sempadan Iraq. Yang membunuh Husain ialah orang Iraq. Orang Iraq ni tipu Husain. Dia jemput Husain, kemudian dia bunuh Husain. Ali bin Abi Talib dibunuh juga di Iraq oleh Abdul Rahman bin Muljam. Dia juga kerana pembohongan orang Iraq. Bukanlah orang Iraq semua jahat, tapi sebab tu ya ahlul Iraq, ya ahlul Iraq, ahlul fasad wan nifaq. Dia kata wahai ahli Iraq, merupakan ahli kerosakan dan nifaq. Nifaq ni kemunafikan. Bukan semua orang Iraq tak bagus, ada juga orang Iraq bagus, marah orang Iraq. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa ya ahlul Iraq, ya ahlul Syam, dhahaba ilaikum nafarun kathirun min ashabi Rasulillah fayatunana bi ahadithin ma na'rifuha wa ma la na'rifuha.
bil ahadithi ma na'rifuha wa ma la na'rifuha wa ya ahli al-Iraq dhahaba ilaykum nafarun qalilun min ashabi Rasulillah fatatuna bi ahadithin ma na'rifuha wa ma la na'rifuha. Maksudnya, wahai orang Syam, dhahaba ilaikum nafarun kathir, pergi kepada kamu jumlah sahabat Nabi yang banyak. Fatatuna bil ahadith ma na'rifuha, kamu main dengan hadis-hadis yang semuanya kami tahu. Maksud kalau logiknya ramai sahabat pergi patah balik, mesti ada hadis yang kita tak tahu juga. Mungkin sahabat yang ramai itu tak ada habang kat kita. Pasal dah ramai pergi, ramai yang ada hadis, pergi ke ahli Syam dan sebarkan hadis. Wahai ahli Syam, ahli Syria, sahabat pergi ramai, bawa hadis banyak, tapi semua yang kami dengar di Madinah ni semua hadis yang kami tahu. Wahai ahli Iraq, sahabat yang pergi kat kamu sikit saja, kamu patah balik hadis punya banyak, yang kami tahu dan yang kami tak tahu. Maksudnya ahli Iraq ni, ahli Iraq pada zaman tu ramai jugalah kaki kelentong. Bukanlah nak tuduh semua ahli Iraq, tapi mereka lah yang telah menipu Husain, dan kemudian Husain pergi dan mereka membunuh Husain. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, pak dia sahabi, dan Umar ni ada pembunuh Husain. Dia kata pembunuh Husain ini juga panjang ceritanya, dan dia tak boleh dikaitkan dengan bapa dia, tindakan dia. Nanti kita akan sebut detail. Ini disebut oleh Ibn Salah dan selainnya. Ini panjang cerita, boleh baca sebahagian tulisan saja, tapi ini panjang cerita peristiwa tragedi. Kerana tragedi itu sampai hari ini tak habis lagi. Main musim 10 Muharram, luka badan. Bila main luka badan, benci ke ahli sunnah. Bila benci ke ahli sunnah, bom sana, bom sini. Ceritanya cerita 1400 tahun lepas. Semua tu dah tak ada dah. Husain pun dah tak ada dah. Abu Bakar pun tak ada, Umar pun tak ada dah, Uthman pun tak ada, Ali pun tak ada dah. Kerana dalam Syiah percaya budak pada raja'ah, iaitu akan balik pula semua. Ali dan semua orang yang terlibat ni akan mengambil hukuman balas kepada orang-orang yang menentang dia, akan hidup balik sebelum daripada kiamat. Macam-macam lah kepercayaan. Sebab tu agama ni tuan-tuan, kalau nak main apa yang ada dalam buku, demam kita. Semua tu ada dalam buku tu, kitab tu. Sebab tu kita kata rujuk pada Quran dan Sunnah. Cerita memang banyak. Daripada cerita Husain, main cerita bubur Ashura, daripada buat bubur Ashura buah kacang dan jagung, sampai kepada darah Hasan dan Husain, darah Husain, dan kepada kacang merah, bubur hitam. Macam-macam cerita di sebaliknya. Nak makan bubur Ashura tu tak apa. Daripada bubur Ashura Nabi Nuh pun tak buat bubur tu, sampai kepada Husain bin Ali, sampai pada zaman kita macam-macam, sampai Syekh Wan buat pula yang baru ni, dan macam-macam lah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.